Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fija Story Channel. Okay, so first of all nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah menyokong daripada video pertama, kedua dan hingga ke video hari ini. Okay, so my story today is about few questions yang orang tanya dalam IG story berkaitan dengan Al-Quran lah. Okay, so check it out. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Sebab apa? Subscribe tu free, okay? Free of charge. Siapa tak suka benda free? Okay, check it out. Okay, ada had umur ke nak masuk sana? Jawapannya ada. Ada had umur. Had umur untuk diploma. Kita cakap pasal diploma sebab I'm in diploma, okay? Jadi kalau dalam diploma, had umur tu paling lebih paling tu 21 tahun. Jadi tak boleh lebih lah daripada 21 tahun tu. Jadi itu memang had umur dia. Maksimum 21 tahun. Tapi lepas SPM tu boleh lah mohon 18, 19, 21. Orang dah hafal Quran je ke yang boleh masuk DQ? Oh tidak. Darul Quran ni kan terbuka untuk semua. Jadi sesiapa saja, sama ada dia pernah menghafal Al-Quran ke, dia dah khatam ke, dia belum ke, dia tak pernah ada pengalaman menghafal ke, boleh. Jadi sesiapa saja yang waktu interview tu dia betul-betul Allah pilih dia, jadi dia boleh masuk dalam Darul Quran. Dan yang paling penting dia boleh mengajar Al-Quran sebab dalam Darul Quran ni memang kebanyakannya semua para hufaz yang dah ada, maksudnya orang yang dah hafal dan masuk dalam Al-Quran. Memang majoriti tu semua orang yang dah menghafal Al-Quran lah. Tapi tak kisah je orang yang belum hafal Al-Quran sebab nanti sama-sama akan bantu. Yang dah hafal akan bantu yang belum hafal, bagi semangat, bagi tahu cara macam mana nak menghafal lah. Jadi benda tu bukanlah Darul Quran ni hanyalah tempat untuk orang-orang yang dah hafal Quran, tak. Kadang-kadang tu ustaz sampai kata, kan bila kita ta'aruf kan kat kelas tu ustaz tanya dah kan, dah pernah hafal Quran ke? Dah habis ke? Dah. Lepas tu kan masuk sini, macam tu lah. Jadi gurau, maksudnya kiranya terbuka bagi sesiapa betul-betul nak lebih dekat dengan Al-Quran. Tempatnya di sinilah insya-Allah. Jadual harian kami dia sebenarnya setiap hari tu ada yang berubah-ubah lah ikut kelas, tapi boleh rangkumkan macam ni lah. Okay, macam tu. 8 sampai 10 tasmik, 10 sampai 10.30 rehat. Kemudian 11.30 sampai 12.30 kuliah madah. Sama juga pukul 2 petang sampai pukul 5 petang kuliah. Tapi untuk kuliah madah ni subjek. Itu bergantung kepada pensyarah tu, sama ada dia nak tukar kelas ke, ada nak tukar kelas ganti, mengikut pensyarah lah. Dan setiap kelas tu berbeza-beza dia punya jadual. Tapi secara kasarnya ni lah. Dan selain tu tak ada apa-apa pun, tak ada program ataupun tak ada kegiatan yang wajib. Kecuali ada benda-benda yang mendatang. Okay, dan kalau tasmik bagi diploma lah kan, bagi diploma tahfiz Quran wal qiraat, Quran ni kena tasmik setiap hari. Yang diwajibkan adalah satu makrok. Satu makrok tu yang macam ni lah, yang ada tanda bunga. Tu macam tu, yang ada tanda bunga tu. Dan satu makrok ni dia 2 muka dan ke atas. Kita memang kena rapat lah macam tu. Dan kena tulis dulu dekat tahriri. Jadi ada juga cara mudah untuk murojaah. Ada juga macam buku ni, Naskah Maqarid ni terbalik tak nampak. Jadi Naskah Maqarid ni dia dah tuliskan satu juz tu ada 8 makrok. Jadi dia dah tuliskan siap-siap dah. Macam ni contohnya. Dia dah bagi dah 1 sampai 8. Jadi bila kita nak murojaah, kita tengok, kita pegang buku ni, kita tahu dah kepala awal makrok tu macam mana. So kita boleh ingat lah, memudahkan kita untuk murojaah, mengulang. Okay, jadi kalau nak tasmik, kami kena buat tahriri. Okay, ni buku tahriri Al-Quran. Maksudnya apa yang nak tasmikkan esok, kena tulis kat Quran lah. Contohnya lah, meskipun tulisan biasa je. Okay. Contohnya macam ni lah contohnya. Okay, kena tulis penuh-penuh, kena tulis ikut Quran, sama, maksudnya kena bagi saiz tu sama macam Al-Quran. Lepas tu kalau tidak, tak cantik lah, dan ustaz akan check. Setiap time ustaz akan check lah. So kita kena tulis lagi penuh. Dan apa yang tasmik esok, kena dah siap tulis dah hari ni. So tadi Al-Quran. Jadi bila kita dah khatam, kita adalah Al-Quran tulisan tangan kita sendiri. Okay, soalan dia, DQ tu dekat mana? Okay, DQ ni dekat Kuala Kubu Baru, dekat Selangor lah, dekat-dekat dengan Rawang. Ni yang bukan HQ, yang utama. Yang sebenarnya DQ ni ada banyak lagi cawangan lain. Maksudnya dekat setiap negeri tu ada. Nama dia LTDQ, tapi lupa singkatan pada apa. Contoh dekat Sarawak ada, nama dia Ikhmas. Tu dekat Sarawak. Dekat kiranya setiap negeri ada, tapi
yang asas dia yang pertama tu dekat Kuala Kubu lah, dekat sini. Pakaian rasmi Darul Quran untuk kuliah kan, untuk diploma, pakaian rasmi dia baju mustard, colour mustard dengan tudung krim. Boleh cari lah sebenarnya banyak dekat IG Darul Quran ke, search kat ni ke, macam mana, boleh tengok macam mana keadaan Darul Quran tu. Jadi untuk sekarang ni, untuk kami yang baru masuk ni, yang baru je 2 minggu ke 3 minggu ni, baru je. Jadi kami kena pakai, kalau untuk banat, pakai tudung putih dan jubah hitam lah. Jubah hitam yang ada corak sikit-sikit ni tak apa, macam tu. So itu pakaian rasmi untuk kuliah. Untuk kelas tasmik, untuk kelas madah, memang kena pakai jubah hitam dan tudung putih untuk yang baru. So sebab dah ada ukur baju, so bila jubah dah sampai, baju seragam dah sampai, kita pakailah baju seragam Darul Quran. Untuk banin pula ada pakaian dia sendiri. So adalah pakaian tu dia membezakan dia tu program pengajian mana. Maksudnya pakaian seragam orang diploma lain dengan pakaian seragam orang persijilian, untuk nak membezakan lah macam tu, untuk bagi nampak. Dan pakaian biasa, kalau kat sekolah asrama kita bagi prep kan, tapi ini bukan sekolah asrama, ini adalah macam kampus universiti. Tapi pakaian kat Darul Quran untuk banat memang kena ikut pakai tudung labu, macam tudung hitam belakang tu contohnya kan, dengan jubah saja. Baju kurung tak dibenarkan, memang jubah je. Dan jubah pun corak yang biasa, maksudnya memang kita kena mengamalkan kesederhanaan lah, macam tu. Jadi sebenarnya kadang-kadang rasa macam nampak macam semua macam mana suasana yang solihah-solihah je, macam tu lah. Pakaian-pakaian macam tu juga. So nak pergi kafe ke, nak pergi kelas ke sekejap ke, meskipun bukan waktu kuliah, kena pakai tudung labu, tudung bulat macam ni, dan kena pakai jubah. Susah tak nak masuk DQ? Jawapannya sebenarnya susah. Darul Quran ni memang tempat yang kalau nak masuk tu memang kena usaha betul-betul. Dan untuk batch kami ni, kami kan batch yang di musim coronavirus kan, batch COVID kan. Tak adalah, bukanlah batch COVID, maksudnya di sela-sela COVID ni kami masuk DQ. Jadi kami punya interview tu mungkin agak mudah sebab guna Google Meet je. Jadi apa yang disoal tu, satu muka surat Al-Quran tu kena hafal. Bagi orang yang dah pernah menghafal, dibagi masa setengah jam saja, dan bagi orang yang belum pernah, bagi 1 jam. Jadi terbuka lah pada siapa. Dan orang yang lepas interview tu baru akan dapat masuk ke DQ. So flow dia adalah isi borang dulu, dan dalam borang permohonan tu akan tulis result SPM, lepas tu akan tulis beberapa butiran lain lah. Dan daripada borang permohonan tu ada selection lagi. Maksudnya borang tu ada selection sama ada orang tu dia layak ke tak untuk pergi ke interview. Barulah orang-orang yang dah lepas selection ni, baru dia akan pergi ke interview, macam tu. Jadi dekat interview tu pula, baru dia akan pilih betul-betul siapa yang akan masuk ke dalam Darul Quran. Dan tahun ni banyak sangat peserta interview, dan dia ambil lebih kurang dalam sikit je, beberapa peratus je yang masuk Darul Quran ni. Akhirnya hanya 250 macam tu dalam batch kami lah, dalam batch kami. So memang sangat orang-orang yang terpilih, jadi kena struggle. Darul Quran ada banyak program, ada diploma, ada persijilan. Persijilan tu pula ada yang persijilan tu dia akan habis daripada Darul Quran, dia akan pergi ke UIA. Ada yang habis daripada Darul Quran, dia akan pergi ke USIM. Jadi berbeza-beza program pengajian. Tapi kalau Hijah kan, kalau Hijah diploma tahfiz Quran wal Qiraat 3 tahun, SEM 1 sampai SEM 6. Jadi 3 tahun lah dia punya tempoh. So sesi 2020 sekarang ni hingga ke 2023 akan datang, baru selesai. Jadi lepas tu ada juga program ijazah, maksudnya buat degree kat sini ada juga lah. Jadi ada banyak program Al-Quran. Cuma yang kita tahu macam tu lah, memang dia akan mengajar Al-Quran lah sepanjang tempoh pengajian tu, macam tu. Okey, apa je aktiviti dekat DQ? Aktiviti kat DQ yang pertama sekali adalah mengaji Quran. Maksudnya tak kisah sama ada dia nak mengulang ataupun dia nak cari modal. Kita panggil modal kat sini tu adalah bekalan untuk apa yang kita tasmikkan esok. Itu panggil modal. Contoh esok nak tasmik 2 muka surat kan, jadi malam ni kita cari modal 2 muka surat untuk esok tasmik. Jadi aktiviti utama memang mengaji Quran. Lepas tu aktiviti sampingan adalah macam banyak je, sebenarnya ada banyak je persatuan-persatuan. Maksudnya kegiatan organisasi, kurikulum macam tu banyak. Kita bukanlah duduk sini semata-mata mengaji Quran je, tak. Kita aktif juga, ada banyak lagi program-program lain. Okey, soalan terakhir yang paling
Okey. Okey, macam mana perasaan terkurung dalam asrama? Okey, macam mana asrama ke? Okey. Kami panggil tempat kediaman ni kolej kediaman. Okey. So memang macam asrama, betul lah. Memang sebenarnya bila masuk dalam Quran, perasaan dia sama macam bila kita dekat sekolah berasrama dulu. Macam dulu kan, dia sekolah asrama juga kan. Sekolah asrama penuh. Jadi perasaan dia macam sama sebab kita duduk dalam asrama, kita bilik pun share dengan kawan-kawan lain. Lepas tu kita ada peraturan asrama sendiri, macam pakaian. Samalah sebenarnya. DQ ni macam asrama, macam sekolah asrama, tapi bukan. Sebenarnya ini dah masuk universiti. Inilah dunia universiti. Sebab kadang-kadang pun dia sendiri pun dah habis kelas kuliah tu kan, macam dah habis sekolah macam tu. Padahal sebenarnya aku dah universiti dah, bukan sekolah, tapi feeling sekolah tu sebab suasana. Sebab sama je macam dekat asrama dulu kan, dengan kawan-kawan pada sama-sama lah apa kan. So sama, cuma bezanya kat sini kita kena tahu yang kita dah masuk DQ ni adalah universiti. Jadi semua benda tu dah bergantung pada dia sendiri, bukan kepada guru dah, bukan pensyarah dah yang akan ajar kita semua benda. So kita kena, dah boleh dah bawa diri sendiri macam tu. Dan kita kat sini ada telefon kan, sebab kita dah besar. So kita ada banyak urusan yang kena guna telefon. Bahkan informasi semua daripada pensyarah pun akan melalui telefon juga, teknologi. Jadi perasaan tu kat asrama tu sebenarnya kalau lah asrama ni bukan asrama yang baik, mungkin benda tu akan jadi pressure lah. Tapi siapa tak nak kan bukan terkurung, tapi dijaga di tempat yang penuh dengan bi'ah salihah, tempat yang setiap masa kita akan dengar orang mengaji Quran tau. Jalan sini memang surah Al-Baqarah, jalan sini dekat Tasik tu semua mengaji. Memang alhamdulillah. Jadi tak adalah rasa rebel tu, tak adalah rasa macam, sebenarnya semua benda ni indah kalau kita hadapi dengan ikhlas. Sebab Allah dah aturkan untuk tempat Darul Quran ni tempat yang baik. Jadi macam mana pun, peraturan apa pun yang dibina, peraturan yang dicipta, semua aturan tu, semua tu untuk membuatkan pelajar-pelajar Darul Quran menjadi lebih baik lah, dan untuk menjaga kemaslahatan Al-Quran dan bi'ah salihah. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah terima kasih kerana dah menonton video ni. Jadi memang video usaha sungguh-sungguh nak buatkan satu video tentang Darul Quran, meskipun tak seberapa, minta maaf lah sebab belum biasa lagi untuk manage masa kan sebelum masuk. Jadi insyaAllah akan datang, dan boleh je nak buat teringin juga nak tunjuk macam mana suasana semua kan. Dan mungkin ada lagi orang yang nak bertanya lebih pasal Darul Quran, boleh diadakan insyaAllah. Jadi Fija mengalu-alukan untuk sebarang soalan, tapi sebenarnya Fija pun baru masuk. Cuma bolehlah bagi tahu apa yang kita tahu kan, kita sharing boleh. Jadi apa-apa penambahbaikan boleh bagi tahu, boleh komen kat bawah, silakan, saya akan respon selalu. Okey, like kan kalau suka, dan boleh share kat orang-orang yang lain. Jadi terima kasih kerana menonton, dan special untuk video kali ni akan ada satu video khas untuk menutup perjumpaan kita. Jadi terima kasih. Ma'assalamah wa ilal liqa. Okay, Fija nak bawa jumpa kelas tasbih Fija. So dekat Darul Quran ni, di tengah-tengah bangunan ni akan taman. Ada taman macam ni lah, indah lah. Memang tempat kat Darul Quran ni, memang seluruh tempat tu menenangkan. Okay, jadi Fija akan bawa masuk ke kelas tasbih. Okay. Nak sampai dah. Tengok, dekat sebelah bangunan sini pun ada taman lagi. So Darul Quran ni memang tempat yang indah. Orang yang baru masuk macam kami ni excited, setiap hari rasa nak ambil gambar sebab Darul Quran sangat cantik. Sekejap Okey, jom kita jom masuk ke kelas tasbih Fija. Assalamualaikum. Kami mengamalkan penjarakan sosial, menjalankan meja-meja tu, dan susah sebenarnya nak masuk Darul Quran ni. Kita orang baru masuk dalam keadaan COVID, tapi kita cuba, kita boleh. Boleh. Okey, jadi siapa yang masuk Darul Quran, dia alu-alukan. Assalamualaikum.